Okey dah. Kalau siapa-siapa yang slow ke internet, beritahu cikgu. Cikgu nak tutup cikgu punya kamera. Okey, so hari ni kita nak belajar ulang kaji. Kita dah belajar kan? Kita cuma buat ulang kaji lah hari ni. Okey, ulang kaji mikroorganism. Kalau sempat nanti kita akan buat satu lagi bahan. Kalau sempat lah. Okey, mesti korang dah tera ni. Jadi kita ada 5 mikroorganism. Yang pertama? Yang pertama apa? Mikroorganism pertama apa nama? Ada 5. Apa tu? Siapa nama? Apa tu? Virus? Virus ke tu? Fungi. Okey, yang pertama fungi. Tu fungi. Macam ukur tu fungi. Betul. Ni fungi. Spirogyra bukan? Kumpulan dia. Yang kedua, kumpulan apa tu yang kedua? Alga. Macam tebu ni. Alga. Alga, bagus. Alga. Tera kau. Alga. Okey, yang ke macam slipper. Protozoa, bagus. Protozoa. Okey, yang last virus. Last virus. Yang tengah tu bakteria. Okey. Bakteria dan juga virus. Ada 4 lah. Ada 4, ada 5. Dah salin dulu. Haikal siap Haikal? Haikal siap. Kenapa lambat? Saya lupa pula kelas. Asyik baik mama dia ada. Okey, Haikal dah siap salin? Haikal. Pakai pen. Pakai pen je. Haikal tengah print. Print Haikal. Dah. Cikgu tulis dulu Haikal ya. Cikgu on dulu ya. Ni Haikal tera ni, atas ni senang je. Bakteria, virus. Okey, seterusnya, padankan mikroorganism tersebut. Okey, yang pertama tu fungi. Fungi kumpulan dia apa? Fungi kumpulan fungi. Yeast. Okey, good. Fungi kumpulan yeast. Okey, lagi. Alga. Alga kumpulan ameba. Alga kumpulan mana? Chlamydomonas. Ni. Chlamydomonas. Betul ya, Chlamydomonas. Ini yang boleh buat fotosintesis ya. Protozoa? Ameba. Okey, good. Protozoa ameba. Bakteria. Bakteria ni nama singkatannya sebenarnya E. coli. Jadi korang ingat E. coli lah. E. coli tu boleh menyebabkan maut ya. E. coli tu boleh menyebabkan maut. Escherichia coli, tapi sebut E. coli je. Okey, virus? Virus HIV, betul. HIV sampai sekarang tak ada ubat lagi ya. Sampai sekarang tak ada ubat lagi dan boleh menyebabkan kematian. Okey, lagi muka surat 14. Cikgu move ya. Muka surat 14. Okey, lagi next kita akan masuk jawab soalan-soalan berikut. Apakah itu mikroorganism? Tandakan right pada jawapan yang betul. Okey, yang pertama tengok tu. Yang pertama betul ke salah? Mana betul? Okey, nombor 1 ke, nombor 2 ke, nombor 3? Nombor 3. Jawapannya adalah kurang ada. Nombor 3. Okey, hidupan seni yang menjalankan proses hidup. Fotosintesis tak boleh, pokok aja. Dengan batu kasar memang tak ada lah sebab kecil kan. So the best way adalah nombor 3, seni.
Okey, adakah semua mikroorganism dapat dilihat dengan mata kasar? Ya ataupun tak? Tidak. Okey, sebab dia. Kenapa tidak? Kerana mikroorganisma adalah adalah apa tu? Halus. Adalah hidupan yang kecil. Betul. Hidupan yang sangat kecil. Betul. Hidupan yang sangat kecil. Betul lah dia cakap tu. Yang sangat kecil ataupun yang sangat seni. Seni tu kecil lah. Okey, senang kan? Okey, nombor 2. Nombor B. Apakah alat yang digunakan untuk melihat mikroorganism dengan lebih jelas? Kita guna apa? Mikroskop. Okey, betul. Kita guna mikroskop. So inilah. Okey, senang sangat ni guys. So 3. Betul atau salah? Mikroorganism hanya hidup di dalam badan manusia sahaja. Adakah mikroorganism hidup dekat badan manusia je? Tak. Kat merata-rata ada. Jadi betul ke salah ni? Salah. Okey, ini adalah salah. Salah. Okey. Okey, nombor 2. Semua mikroorganism dapat menjalankan proses fotosintesis. Kenapa pula cikgu punya internet ni tak ada masuk pula? Nombor 2 betul tak? Nombor 2 betul. Cikgu hilang sekejap. Hilang dari radar. Cikgu hilang daripada radar sekejap. Alia. Okey dah. Nombor 2. Nombor 2 salah. Kenapa salah? Ada yang fotosintesis, ada yang tak ada fotosintesis. Jawapannya adalah salah. Okey, good. Okey, betul, salah. Okey, C. Protozoa boleh dijumpai dalam kolam, sungai, laut atau tanah yang lembap. Betul tak protozoa duduk kolam? Ali, betul tak Ali? Protozoa duduk dalam kolam tak? Kolam, paya-paya. Jawapannya ya, betul. Betul. Okey, protozoa memang duduk dekat kolam macam ni. Okey, D. Kulat daripada kumpulan fungi boleh dilihat dengan mata kasar. Kulat. Kulat tu macam mushroom lah, mushroom. Mushroom tu kulat lah. Boleh nampak tak? Boleh. Jadi jawapannya? Betul. Kulat tu macam mushroom tu. Mushroom tu kulat. Okey lagi. Alga ialah mikroorganism yang paling kecil. Alga paling kecil ke? Tak. Siapa paling kecil? Virus yang paling kecil. Ya. Virus yang paling kecil. Betul. Okey dah. Boleh salin. Haikal siap ke print Haikal? Tak siap pun tak apa. Haikal lah cikgu record ni. InsyaAllah. Okey dah ready? Cikgu move sekejap je kalau dah pandai. Kalau dah kita belajar, senang sikit buat ulang kaji. Okey, Raja Dewa menunjukkan satu penyiasatan untuk menjalankan oleh seorang murid tentang proses hidup mikroorganism. So, bila dapat gambar rajah macam ni, kita kena cari dua benda, iaitu manipulasi dan juga bergerak balas. Cuba tengok betul-betul. Apakah yang manipulasi, apakah yang bergerak balas? Oh, ni tak ada. Kalau manipulasi biasa ada dua. Ada dua bahan ni, tak ada bahan kan. Jadi dia buat yang besar yang kecil lah tu perubahan dia. Jadi kat sini dia campur apa ni? Siapa pun yeast dengan gula. Siapa pernah buat ni Kenapa dia kembung macam ni? Siapa tahu? Kenapa dia kembung? Tak tahu. Kenapa dia kembung Alia? Kenapa dia makin besar pula tu? Macam pau, kenapa pau besar? Udara tanah mana? Alia sini cakap udara.
Udara dia mana? Kenapa dia besar? Sebab dia bernafas. Dia mengembang, dia bernafas. Mengembang tu disebabkan bernafas. Betul. Mikroorganism bernafas. Ingat tu, dia bernafas. Sebab tu kembang. Okey, sebab kita ada gula. Gula tu makanan dia. Jadi boleh hidup dengan segar bugar lah kat situ. Jadi apakah proses hidup? Proses hidup mikroorganism kat sini. Cikgu nak pilih mana satu ni? A. Apakah jawapannya? Korang rasa? 1. Bernafas. Sebab apa? Sebab nampak dia bernafas ni. Besar kan? Jadi bernafas. Jadi proses hidupnya ada 3. Kat sini bernafas. Okey, seterusnya, apakah yang dibebaskan? Dia bernafas bebaskan apa? Ingat tak gas apa dibebaskan? Macam kita juga. Kita bernafas bebaskan gas? Karbon dioksida. Apa tu Alia cakap apa tu? Jadi mestilah belong itu naik dan turun sebab dia bernafas. Tak. Dia sentiasa dia bernafas bergila-gila dengan kawan-kawan dia. Sambil bernafas dia sambil dia membiak ya. Alia dia semakin banyak. Sebab sambil bernafas sambil dia membiak. Okey, C. Gula digunakan dalam penyiasatan ini. Apakah fungsi gula? Gula untuk apa? Sebagai apa gula tu? Sebagai apa? Oksigen. Oksigen kita nafas. Gula sebagai apa? Siapa tahu? Makanan. Bagus. Gula tu sebagai makanan. Dia tak makan burger macam kita. Dia makan gula, kanji, glukosa, dia makan. Makanan dia ya. Nutrien pun betul. Ya, bagus. Kalau jawab nutrien lagi bagus. Merupakan nutrien kepada yeast. Apakah yang akan berlaku jika gula digantikan dengan garam? Agak-agaknya yeast makan garam tak? Tak. Sebab itulah ikan masin dia letak garam. Sebab apa ikan masin letak garam? Supaya bakteria tak membiak. Itu tujuannya letak garam kat sini kan? Jadi kalau kat sini tidak mengembang ya. Tidak mengembang. Sebab itu kita buat ikan masin. Apa lagi masin? Telur masin. Ada lagi yang masin tak? Ikan masin, budu. Pandai Lia. Lia makan budu ke Lia? Makan budu? Korang makan budu juga? Dahsyatnya korang ni. Sebab tu budu masin. Apa lagi makan masin? Benda masin ni mikroorganism tak boleh membiak. Dia tak suka kan. Jadi makanan tu tahan lama lah sikit. Okey, tengok lagi proses hidup mikroorganism. Di bawah menunjukkan satu penyiasatan untuk mengkaji tentang pertumbuhan mikroorganism. Siapa ingat lagi apakah yang tumbuh dekat roti ni? Kulat. Apa nama kulat tu? Muko. Bagus. Tompok-tompok hitam ada kita nampak. Tapi yang tumbuh tu adalah muko. Pemerhatian tompok hitam. Penyebabnya adalah muko. Okey, good. Jadual di bawah menunjukkan keputusan diperolehi. A ni ada apa? Bertompok putih kehijauan. Tiada perubahan. Maksudnya A ni ada mikroorganism. Adalah yeast kat situ ataupun muko. Dia pakai apa sebenarnya ni? Pakai air ke? Dia renjis dengan air, nampak tak? Jadi A ni ada air. B ni tak ada air. Sebab itu. Jadi yang dimanipulasikan apa sekarang? Yang dimanipulasikan apa ni? Satu ada air, satu tak ada air. Yang dimanipulasikan mesti yang berbeza. So ayat kita apa nampak? Yang dimanipulasikan. Kalau dia tanya. Siapa nak jawab ni? Apakah yang dimanipulasikan? Satu ada air, satu tak ada air. Okey, satu ayat. Dua perkataan. Yang simple. So yang dimanipulasikan namanya adalah kehadiran air. Kehadiran air. Ni manipulasi. Okey, apakah yang bergerak balas? Yang bergerak balas apa? Yang bergerak balas tu hasil dia. Apa hasil dia? Ini apa ni? Tompokan putih kehijauan. Faham tak? Ataupun kita boleh kata keadaan roti. Boleh? Ataupun tengok jadual. Jadual ni.
Belah kanan ni biasanya bergerak balas, belah kiri ni biasanya manipulasi. Ni, jenis roti, keadaan roti. Faham tak? Tengok jadual je senang. Okey, jom tengok lagi bawahnya. Pada pendapat kamu, apakah tompok putih kehijauan pada roti A? Pada pendapat awak lah. Agak-agaknya bertompok putih kehijauan tu apa tu? Siapa tahu? Awak dah cakap tadi apa? Muko. Kita boleh kata kulat, pembetul ataupun nama betulnya adalah muko. Nama yang lebih saintifik muko lah. Kalau lupa cebok je kulat. Kulat kumpulan apa? Fungi. Tapi jangan sebut fungi pula, sebut kulat ataupun muko ya. Muko boleh nampak tau, sebab tu warna hitam kita nampak. Berikan satu sebab bagi pemerhatian pada roti A. Apakah sebab kita? Kenapa muko tumbuh kat situ? Ada yeast. Lagi-lagi. Ni roti ni dah siap tau. Kan? Ada air je. Kenapa yeast boleh tumbuh? Kerana adanya cikgu, apa tu? Apa yang muko tu buat roti sampai ada tompok hitam? Ada air lah Alia. Ni kan ada air. Roti A kan ada air, roti B tak ada air. Faham tak? Jadi roti A tu ada air disebabkan oleh hiduplah mikroorganismnya ada air. Okey, jadi jawapan kita adalah mikroorganism bertumbuh dia akan bertumbuh ataupun apa nak buat betul lah bertumbuh lah. Bertumbuh dan membiak pada permukaan roti A. Kat situ rupanya ada mikroorganism yang tumbuh. Mak Ali, cikgu mute Mak Ali sekejap sebab cikgu dengar suara cikgu lah Mak Ali. Muko tu fungi lah. Alia, muko tu sejenis kumpulan fungi. Muko tu bentuknya macam ni. Ingat tak? Dia akan merembeskan dia punya spora dia. So, oleh kerana dia banyak-banyak pada roti, maka kita nampaklah tompok-tompokan hitam. Fungo. Kalau lama-lama sangat, kita biarkan roti tu kira basi lah, ada fungi. Berikan satu inference bagi pemerhatian roti B. Roti B macam mana pula? Tak ada air. Jadi mikroorganisme tumbuh tak? Tak. Tulis. Jadi mikroorganisma tidak bertumbuh. Tidak dapat bertumbuh tanpa air. Bertumbuh tanpa air. Dah, settle. Lagi, apakah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganism dalam penyiasatan ini? Apakah sebab dia rasa-rasa? Agak-agaknya apa sebab dia? Sebab dia manipulasi tadi lah. Manipulasi dia apa ni? Apa penyebab dia? Apa penyebab dia tumbuh? Kenapa tumbuh kat sini? Ada air. Beritahulah kehadiran air. Kehadiran air. Tak ada air tak tumbuhlah. Kehadiran air menyebabkan dia tumbuh. D. Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini? Jadi mikroorganism memerlukan apa? Mikroorganisma memerlukan
Memerlukan air untuk bertumbuh. Ayak Alia. Betul. Memerlukan ayak. Memerlukan air untuk bertumbuh. Okey. Okey. Aikal jap. Aikal salin. Kau nak salin. Salin kau. Okey, kita bagi masa sikit kat Aikal salin. Okey. Internet korang ni okey tak ni? Dengar tak? Okey, korang pergi jalan mana? Cuti-cuti ni ada tak pergi jalan mana-mana? Alicia tak pergi jalan mana? Pergi mana? Kedah. Tak pergi Kedah. Awak pergi mana? Tak pergi Lancung. Tak pergi. Tak pergi main air. Ali pergi mana Ali? Sekolah. Depan sekolah. Di kampung kenapa? Ada Ahad, ada Ahad. Kata ada Ahad dan puasa. Ayat puasa betul. Ali luar negara pergi mana tu Ali? Wow. Luar negara dia pergi. Kat mana Ali? Ali share sikit. Nanti Ramadan dekat ni, korang dah ready belum? Nak puasa? Dah ready dah berpuasa Hari Ahad ni ke? Hari Ahad ke Senin puasa? Hari Ahad Ahad Senin ni. Bulan 6 balik. Okey Ali. Betul. Mak Ali. Tahniah Ali Jauhnya pergi sana. Study ke apa Ali? Mama ke papa study? Lama 6 bulan tu dah boleh cakap French nanti. Ayah study Okey, baguslah. Tahniah. Boleh pergi jalan overseas. Okey. Okey, jom sambung lagi Kita sambung lagi Alia. Jom Alia. Okey, kat sini ada faktor-faktor mempengaruhi dia. Kita ada 5 faktor kalau korang ingat. Okey, kat sini apa ni? Ikan di dapur, ikan dalam peti sejuk. Mana lebih tahan? Sebab apa peti sejuk lebih tahan? Sebab apa lebih tahan? Sebab suhu. Jadi ini penyebabnya adalah suhu. Jadi faktor kita adalah suhu. Dia nak cakap apa faktor kan? Jadi faktor kita cerita ni adalah suhu. Suhu rendah. Tengoklah kira kan. Okey, jadi kat sini dah tahu suhu dia punya sebab dia. Jadi, apakah keadaan ikan di dapur tu? Apa jadi? Apa ni yang kat dapur tu? Hanyir ataupun berbau lah senang. Okey, berbau busuk lah. Sebab lama sangat kan? Kalau biarkan. Ni lepas 3 hari ni nampak tak? Dia kata lepas 3 hari. Dah tentulah busuk. Okey, kalau dalam peti sejuk tu? Cantik lagi lah, tiada perubahan. Okey, tiada perubahan. Tiada perubahan. Bau satu rumah, betul, satu rumah. Rumah jiran pun bau ya. Jiran tanya ikan siapa lah tak letak peti sejuk ni. Okey, Aikal dah salin dah ni. Okey, nyatakan pembeli ubah dalam penyiasatan ni. Okey, yang dimanipulasikan, tengok betul-betul. Yang manipulasi tu yang berbeza. Dalam kedua gambar racah ni apa yang beza? Apa yang beza? Tengoklah ni peti sejuk. Ini kat luar. Apa bezanya? Bezanya ni suhu rendah. Ini suhu tinggi, betul tak? Jadi bezanya adalah suhu. Itu je lah. Okey. Bezanya adalah suhu. Suhu. Ataupun nak tambah boleh lah. Suhu persekitaran. Okey, ataupun suhu sahaja. Yang tadi belum, tak apa lah Aikal, nanti Aikal boleh tengok dekat rekod Aikal Nak ulang atas lambat pula nanti Aikal.
Kalau tempat ikan boleh tak? Tempat ikan maksudnya apa? Macam mana tu? Tempat ikan? Oh, tak boleh. Tempat ikan tak boleh. Dia adalah faktor ya, benda yang menjadikan dia busuk. Jadi bekas ikan bukan menjadikan dia busuk. Boleh. Benda yang menjadikan busuk. Nanti cikgu send lah. Cikgu dah record ni. Okey, apakah bergerak balas, Haikal? Bergerak balas ni hasil dia. Ingat bergerak balas ni hasil dia. Apakah hasil? Ataupun keadaannya selepas 3 hari? Bau busuk kan? Jadi dia adalah, tengok ni senang. Tengok tajuk ni. Tengok tajuk dia. Ini adalah bergerak balas. Ini adalah, ni tak ada. Ni tempat. Tempat ni adalah manipulasi boleh juga tu. So kat sini kalau ikut adalah keadaan ikan. Tulis keadaan ikan selepas 3 hari. Tak muat. Selepas 3 hari. Tulis penuh lah. Selepas 3 hari. Okey, boleh Selepas 3 hari. Nanti bulan puasa mungkin kita akan buat lambat sikit. Ataupun awal tengoklah keadaan ni, nanti kita beritahu. Lambat ke lawan, tengok. Korang suka awal ke lambat? Awal. Nanti korang nak pergi bazar Ramadan macam mana? Alia suka lambat ke suka awal? Bulan Ramadan. Awal. Pukul 4 ke pukul 3? Awal. Cuba undi sikit. Awal masuk pukul 3. Macam sekarang lah. Okey, awal 3 orang. Lambat Haikal seorang. Haikal nak lambat pula. Kat sini, berapa orang nak awal? Angkat tangan. Oh, sini semua nak awal, kan? Sini semua nak awal. Nampaknya awal lagi banyak. Awal menang. Tak apalah Haikal cakap. Tak apalah. Tak apa Haikal, nanti minggu depan juga buat keputusan ya. Jawapan belum lagi. Nanti gue beri kat grup. Okey, berdasarkan pemerhatian pada ikan di dalam peti sejuk, berikan satu inference. Okey, peti sejuk ni, kenapa dia tahan lama? Okey, macam ni. Macam ni, aku beritahu. Kalau dia busuk, kenapa dia busuk? Sebab dia tak keluar. Apa penyebab dia busuk? Apa sebab dia busuk? Mesti ada sebab. Suhu. Okey, suhu betul. Suhu tu mempengaruhi siapa? Siapa yang mempengaruhi suhu? Siapa yang perlu? Suhu tu siapa yang perlu? Mikroorganism. Yang rosakkan mikroorganism lah. Betul tak? Kan? Kalau mikroorganism tak ada, tak rosak. Jadi penyebabnya adalah mikroorganism. Boleh faham tak? Okey. Jadi kalau dekat sini, dekat peti sejuk, dia rosak tak? Tak. Sebab apa? Sebab tak ada mikroorganism. Suhu tak bagus. Ataupun mikroorganismnya tak aktif. Slow je. Sebab dia sejuk. Selimut kan? Mikroorganism tidur. Okey. Kalau tempat sejuk, dia bukan tak ada. Cuma dia tak aktif. Tulislah. Jadi, mikroorganisma tidak aktif. Dia tak aktif pada suhu rendah ataupun suhu persekitaran yang rendah. Macam peti sejuk tu lah. Okey. Bukan kata mikroorganism. Kita pun meninggal dalam peti sejuk tu kan. Sejuk sangat. Kena pakai baju tebal-tebal. Macam kat orang Eskimo. Siapa pernah tengok orang Eskimo? Siapa tahu rumah nama apa? Rumah orang Eskimo nama apa? Yang bentuk macam bulat tu. Kalau panas dia mati Alia. Mikroorganism kalau panas dia mati. Suhu tinggi sangat. Kalau sejuk dia aktif. Dia inaktif ya, dia tak aktif. Dia tak mati. Igloo, ya betul. Rumahnya nama rumah igloo. Pernah panggil igloo tak? Tak pernah tengok je? Tak. Yang rumah salji tu, yang bulat tu. Macam cerita-cerita Mak Saleh tu kan. Rumah igloo. Nanti Google tengok rumah igloo ya, dia akan buat dengan rumah dengan salji. Okey, tengok yang keempat. Ada rumah dekat ni dia buat dengan salji. Dia buat dengan salji, betul. Okey Ali kan. Okey, ikan yang dikeringkan, tengok ni. Ikan yang dikeringkan di bawah sinaran matahari dapat disimpan lebih lama. Sebab apa ikan kering tu dapat disimpan lebih lama? Katakanlah ikan kering tu tak letak garam.
Tapi hidup lebih lama ikan kering tu. Sebab apa? Sebab Sebab apa? Suhu? Ya ke? Ikan kering melibatkan suhu ke? Tak. Dah kering kot. Kita kering, kita simpan dekat biasa pun tak mati. Garam, okay, katakanlah garam cikgu tak letak. Kalau ada garam mungkinlah kan. Tapi kalau cikgu tak letak garam, tak letak garam pun dia masih lagi elok. Sebab apa rasa-rasanya? Lihat. Batisha, kenapa ikan kering ni okey? Walaupun tak letak garam. Tak jadi ikan kering kan masih. Sebab bila kita keringkan mana ada air. Bila air tak ada, mikroorganisme boleh hidup tak? Tak boleh hidup. Macam roti kering juga. Pernah makan roti kering tak? Boleh tahan lama tak roti kering? Roti kering tahan lama tak? Tahan lama roti kering. Pernah tengok roti kering tak? Pernah tengok roti kering tak? Ikut tengok. Ikut tunjuk tak? Ni roti kering tengok. Ada ni roti kering korang. Cikgu ambil ni roti kering nampak tak? Roti kering. Roti kering tahan lama. Kenapa tahan lama? Sebab tak ada air. Faham tak? Jadi kalau kat sini dia kata, kenapa ikan kering boleh hidup lama? Boleh tahan lama sebab ikan kering tak ada air. Jadi macam mana mikroorganisme nak hidup? biskut kering. Biskut kering mana kering pun. Nama lagi biskut kering, nama ada kering pun. Mikroorganisme tak boleh hidup. Macam mana nak mati? Dia tak ada pun. Dia akan matilah tak ada air kan. Jadi apakah faktornya? Faktornya lah kehadiran air. Kehadiran air. Jadi korang kena biasakan kehadiran air, kehadiran udara, kehadiran nutrien. Kena biasakan dengan kehadiran tu. Okey. Kadang-kadang disebut kelembapan. Kelembapan pun air juga ya. Kehadiran kelembapan tu kira kelembapan tu adalah air. Kehadiran air. Jadi kehadiran air menggalakkan pertumbuhan mikroorganisme. Ni kalau ikan basah ni. Ikan basah ni mestilah kehadiran air menggalakkan pertumbuhan mikroorganisme. Okey. Jadi bila mikroorganisme ada, agak-agaknya ikan tahan lama tak? Ikan tak tahan lama. Jadi ikan pun baulah busuk. Jadi kalau kena panas, mikroorganisme mati. Kalau kena sejuk, dia adalah inaktif ya, tak aktif. Dia tak aktif. Okey, teruskan lagi ya, boleh? Eka Risat Salim? Alamak. Ada lagi rupanya, ingat dah habis dah. Ingat dah habis tu lah. Ada lagi rupanya. Dah ya, okey Eka. Okey, lagi. Kita masuk page yang seterusnya. Kegunaan. Ingat, mikroorganisme ni ada baik dan ada buruk. Ada baik dan ada buruk. Kalau macam tumbuhan pun ada baik. Apa baik tumbuhan kepada kita? Sebab tu tanam pokok. Agak-agaknya apakah baik tumbuhan kepada kita? Apa-apa? Vitamin? Vitamin kita makan kan? Betul vitamin. Tapi yang paling penting lagi sebenarnya adalah proses fotosintesis. Sebab apa fotosintesis? Sebab dia akan memberi kita gas oksigen. Pokok tu bagi oksigen. Kita bernafas menghasilkan Oksigen. Kita bernafas. Kita ambil oksigen, kita hembus, karbon dioksida. Karbon dioksida tu pokok yang ambil. Jadi kita dengan pokok kawan tau. Jadi esok kau urut batang pokok tu nanti. Daun-daun dia kau bercakap dengan dia, terima kasih pokok kata. Bagi oksigen kepada saya. Jadi pentinglah tumbuhan. Okey. Menunjukkan kegunaan mikroorganisme dalam kehidupan harian kita. Tengok tu banyaknya. Siapa makan ubat hari-hari kat sini? Aduh, hari-hari makan ubat. Tengok ni. Roti ada. Dan sebagainya. Okey, soalan pertama. Nyatakan kegunaan mikroorganisme berdasarkan darjah di atas. P. P tu buat apa tu? Apa nama semua ni? Yeast. Makanan. Tak yeast juga. Yogurt, bakteria.
Ni yeast. Cheese bakteri lah. Okey. Cheese adalah susu masam tu yang dulu kan dia peram lama-lama jadi cheese. Orang dulu-dululah, sekarang dah tak masam dah. Okey, jadi P tu sebenarnya adalah makanan. Jadi pembuatan makanan. Tu yang korang tahu je. Ada lagi dalam bentuk tin lah dan sebagainya. Okey, Q. Q tu apa Q? Ubat ni dalam bidang apa? Bidang perubatan. Okey, perubatan. Ataupun kita boleh kata penghasilan ubat-ubatan. Ubat-ubatan. Okey. Ataupun kita boleh kata perubatan lah. Dalam industri perubatan. Okey. Industri perubatan. Okey, salin. Seterusnya R. R tu apa R? Pembuatan baja. Baja kalau bakteria yang buat, apa nama baja tu? Siapa ingat? Baja tu nama apa? Apabila baja tu dibuat oleh mikroorganism, namanya adalah baja. Berarti baja apa? Organik. Baju orang pula dah. Baju orang berak lah baju orang. Najis orang pun kira boleh buat baja. Tapi ada ke siapa yang buang najis kat luar sini? Tak ada. Sanggup ke? Iya dia kata. Dulu-dulu mungkin lah kan? Ya, najis orang boleh buat baja tapi tak sanggup lah ya. Tak sanggup. Nak tengok pun tak sanggup ya. Najis lembu, najis haiwan, boleh baja. Tapi kalau kita ada makanan-makanan sisa-sisa, kita biarkan nanti ada mikroorganism, jadi baja tersebut namanya baja organik. Boleh? Baja teh ayam betul lah. Tak ada organiknya. Baja teh ayam nak muntah bawah wali ya. Okey, S tu apa S? Ni adalah tempat kumbahan. Kumbahan tahu tak? Najis kita yang banyak-banyak buang tu, nanti dia alihkan dekat sini. Daripada ali, abu, acong semua ada ni. Campur-campur kat situ. Ada kuning, warna hijau, warna oren semua ada kat situ. Jadi air kumbahan ni akan dibersihkan. Dibersihkan, siapa yang bersihkan dia? Guna bakteria lah. Bakteria kan pengurai. Jadi bakteria tu akan menguraikan najis ni secara semula jadi. Okey. Boleh. Namanya adalah perawatan sisa kumbahan. Kumbahan tu mungkin juga air daripada sinki kita. Kumbahan juga. Lepas tu minum. Lepas tu minum, boleh bersih lah. Adalah bersih-bersihan dia. Kumbahan ni banyak lah. Air dari sinki, air daripada buangan najis, dari parit dan sebagainya. Sampai kat rumah kita dah cantik dah. Dia bersih-bersih dah. Okey, lagi. Puan Saleha memasukkan bahan K ke dalam adunan tepung. Okey, dia masukkan bahan K dalam adunan tepung membuat roti. Agaknya bahan apa di K ni? Siapa tahu? Yeast ya. Yeast ya. Bagus. Jawapannya adalah yeast. Okey, ramalkan pemerhatian kamu selepas adunan itu dibiarkan 20 minit. Dibiarkan 20 minit. Dia kembang. Betul. Sebutlah adunan mengembang. Mengembang. Okey, good. Lagi. Lagi seterusnya, berdasarkan jawapan B saya 2 ni, berikan sebab yang munasabah. Kenapa dia mengembang? Baru cakap tadi. Sebab apa? Apa? Sebab apa? Sebab apa dia mengembang? Berarti saya dah jawab tadi. Sebab dia bernafas. Bagus Alia. Bernafas. Lupa lagi dah tu. Okey. Kerana yeast bernafas. Okey, boleh. Yeast bernafas. Dia bernafas menghasilkan gas apa? Kalau nak bagus lagi tulislah gas karbon dioksida. Kalau tak pun tulis yeast bernafas. Nak bagus lagi, yeast bernafas membebaskan karbon dioksida. Ni dah penuh lah. Kita cakap yeast bernafas pun dah betul dah. Okey, tahniah. Hebat korang. Hebat. Okey, sikit lagi. Dah salin ke? Aika dah salin kau?
Haikal dah salin ke? Dah, okey. Bagus Haikal, laju hari ni. Okey, keburukan yang tadi baik, ada juga buruk. Korang rasa buruk apa? Batrisya buruk apa? Batrisya tengok kuku dia, ada bakteria tak? Ada. Batrisya tengok ada bakteria tak kat kuku? Kat kuku ada bakteria, jangan gigit-gigit tau. Ada bakteria banyak ni, kena potong kukunya. Okey, yang pertama. Sakit perut, betul. Bakteria juga. Sakit perut, bakteria. Lagi apa lagi? Kat sini kata apa ni? Apa tu? Sakit gigi. Nampak sudah hitam. Itu adalah salah satu keburukannya. Siapa kat sini semua gigi dah hilang dah? Ada? Gigi semua dah tumbuh baru dah? Ada lagi ke yang gigi susu? Ada satu hilang. Alamak. Kenapa hilang dia? Accident ke? Macam adik saya tak nak potong kuku. Mana boleh kena potong kuku lah. Satu hilang pula gigi Lia. Tak apalah Lia ya. Besar ni pakai gigi palsu. Okey, yang pertama. Apakah inference? Inference sebab yang dapat dibuat daripada perbualan di atas. Jadi Haikal. Ni Haikal ni. Haikal. Haikal sakit apa tu? Perebutan gigi. Okey, itulah masalah dia. Perebutan gigi. Lag ke? Okey tak? Lag lagi ke? Tapi dengar suara cikgu kan? Okey. Dah, kedua. Rukia pula. Apa ni? Rika, apa namanya? Susah nak sebut. Raikal. Amboi, Raikal namanya. Mak Saleh benar namanya Raikal. Ada ke nama Raikal ni kat kawan korang? Ada? Ya ke? Aryan? Raikal pen apa tu? First time dengan jumpa Raikal. Okey, Raikal. Cantik nama dia, Raikal nanti korang beli nama gini. Raikal sakit apa ni? Cuba tengok baca sikit. Sakit apa dia? Sakit perut sebab apa? Apa penyebab dia? Keracunan? Betul, keracunan makanan. Okey, keracunan makanan. Betul. Dua-dua ni korang mesti pernah lalui kan? Pernah tak sakit gigi? Pernah. Siapa tak pernah cabut? Siapa pernah cabut? Pernah cabut semua? Sakit tak? Kena cucuk sakit? Ke takut kena jarum? Cucuk sendiri? Cabut sendiri? Hui. Cabut sendiri? Goyang sikit terus cabut? Dahsyat betul. Goyang sikit terus cabut. Macam cerita Upin Ipin pula ni. Selebat terlanggar bucu meja. Aduh Alia. Tak ada bucu lain ke kau nak langgar? Bucu meja pula dia langgar. Bucu tilam ke lembut sikit nak langgar. Bucu meja dia langgar Lia. Okey, jom kita buat yang B. Apakah punca yang menyebabkan gigi Haikal sakit? Punca dia. Makan banyak. Okey, makan banyak. Okey, lepas tu makan lekat pada gigi. So siapa yang makan pada lekatan tu? Mikroorganism. Bakteria lah. Jadi kita jawab mikroorganisma. Mikroorganisma yang ada dalam mulut. Mulut tu dia akan menukar. Dia menukar sisa-sisa makanan tau. Okey. Sisa-sisa makanan yang kita tak sempat gosok gigi tu. Okey. Kepada asid. Okay, yang menyebabkan perebutan gigi. Okey, yang menyebabkan perebutan gigi. Jadi sebenarnya bakteria tu dia menghasilkan asid. Makan gula betul. Gula banyak boleh membiakkan mikroorganism yang banyak. Tapi mulut kita, air liur kita ada enzim yang bagus untuk membunuh mikroorganism. Semasa kita tak tidur. Sepanjang kita tak tidur ni,
mulut kita sedang berfungsi untuk membunuh mikroorganism. Tapi kalau kita tidur, jadi air liur kita dah kurang, jadi mulut kita dah kurang untuk membunuh mikroorganism. Jadi sebab itulah mikroorganism diserang kita waktu malam. Jadi sebelum tidur kita buat apa? Gosok gigi. Kenapa perlu gosok gigi? Sebab dalam ubat gigi adanya alkali. Alkali, Arab dah. Alkali. Jadi alkali dengan asid bila berjumpa, dia akan jadi neutral. Faham tak? Itu tujuannya pakai ubat gigi. Okey, masa kita sekarang ni tak gosok gigi pun tak apa. Masa kita hidup ni. Bukan hidup, masa kita jaga ni lah. Masa kita nak tidur tu kita gosok ubat gigi sikit. Okey, apakah mikroorganisme yang menyebabkan perebutan gigi dan keracunan makanan? Bulatkan jawapan anda. Okey, mana satu? Bakteria, virus, protozoa. Bakteria, bagus. Bakteria ni menyebabkan asid dihasilkan. Lama ada lagi ke? Apa lagi? Dua lagi, sikit lagi. Okey. Semangat sikit lagi guys. Okey, padankan penyakit dengan jenis mikroorganisme yang menyebabkan punca penyakit tersebut. Kurap. Siapa penyebabkan kurap? Apa tu? Cikgu, apa beza ubat gigi dengan Florida? Florida tu dia punya perisa. Tak ada apa-apa. Perisa je. Nak suruh rasa je lah. Kalau tak kosong sangat kan. Tak ada apa. Kurap. Kurap fungi, betul. Kurap fungi. Lagi selsema? Flu. Selsema flu Selsema biasanya kita sebut flu. Flu ni kalau ikut virus. Beguk? Beruk? Bukan. Beguk. Beguk tu apa? Protozoa. Beguk tu tahu lah, pernah nampak tak? Biasa kawan-kawan tak ada kot. Ada juga? Jarang lah, orang tua-tua lah sikit. Okey, satu lagi, selai lagi. Okey, sabar ya, selai lagi tinggal. Keburukan mikroorganism lagi. Ni apa ni batuk-batuk macam ni? Batuk-batuk nyembuh pada orang. Patutnya batuk depan muka kawan-kawan kan? Lagilah teruk. Ni Farah ni buat kerja ni So, apakah yang perlu Farah buat ketika nak batuk? Dia buat apa? Kesian member tu, betul? Tutup mulut. Okey, betul. Perlu tutup mulut. Okey, menutup mulutnya ketika batuk. Okey, good. Okey, nombor 2. Berdasarkan jawapan kamu, berikan satu alasan. Kenapa tutup mulut? Supaya mengelakkan mengelakkan apa? Mikroorganism. Betul, berjangkit. Mikroorganisma. Susah panjangnya. Mengelakkan mikroorganisma daripada tersebar. Tak pasal-pasal kawan kita pun yang sihat pun sakit. Kan? Dan berjangkit. Berjangkit kepada kawan-kawan lain. Panjang sikit tak apa. Panjang benar tak apa. Kan nak habis dah ni, kena panjang lah sikit. Nak habis dah kan, tinggal panjang sikit. Okey, bagus. Dah Haikal, boleh move? Sekejap, okey Haikal, bagi peluang Haikal salin. Tu Google ada Korang kalau main air pakai Google tak? Main air pakai Google tak? Main air lah, berenang dalam air. Water park. Tak ada Google? Tak pernah main water park ni. Tak ada Google? Apa tak main? Tak suka je main air. Suka main. Suka main air tapi tak pakai lah, nyelam-nyelam. Saya pakai yang tak macam daun punya. Ada pakai Google pakai apa? Lalu dah ada. Bukan Google cari internet tu, bukan. Google spek mata. Google. Ya, Google. Macam tu aja lah. Ada. Siapa pernah main air lepas tu kencing dalam air? Tak ada. Ada kan? Masa kecil-kecil ada kan? Korang pernah buat macam tak? Main dalam kolam Mak Ali pernah buat? Alamak. Siapa yang belakang Mak Ali lepas tu kesian lah tu. Selalu Alia. Ish. Tak patut. Patut lain macam je air tu rasa kan?
Muhammad Ali pernah buat juga. Bertuah Muhammad Ali. Malas nak keluar. Duduk nyak-nyak sekejap kan. Lama tak naik baru muncul. Oh macam tu korang punya kerja Okey. B. Apakah alat yang dapat mengelakkan penyebaran penyakit? Takkanlah pakai Google pula ni. Pakai mask. Okey. Mask. Okey, apakah yang perlu dilakukan jika pesakit dijangkiti penyakit berjangkit? Perlu dikuarantinkan. Betul. Perlu dikuarantinkan. Ya, sebab dia berjangkit ni bahaya. Macam COVID ni. Pakai apron. Agak-agak lah Alia pakai apron pula. Sakit. Sakit pakai apron kita. Sakit masak Alia ya. Sakit masak Alia. Itulah okey. Last. Apakah amalan harian perlu diamalkan kesihatan diri dan mencegah jangkit penyakit ini? Tandakan right. Apakah yang pertama? Right tak yang pertama? Nombor 1 ni nak right tak? Perlu. Okey, perlu betul. Menyediakan makan di tempat yang bersih betul. Nombor 2? Minum air tak masak. Janganlah. Tapi korang belasah je air pahit nampak? Kan, lepas main sukan ni korang belasah je air pahit. Okey, 2. 3? Basuh tangan selepas keluar tandas. Betul. Alia minum air surau. Pernah buat tu Alia minum air surau tu. 4? Ya tak? Mandi dengan menggunakan sabun antiseptik. Sabun. Sabun berubat. Ya. Tapi janganlah ambil sembahyang pun sabun juga. Ambil sembahyang kan. Ambil wuduk biasa je lah. Okay. Sisa makanan dibiarkan di atas meja. Ni tak bagus. Jangan right. Jadi kat kantin pun kita amalkan kebersihan diri. Sampai situ.